Ustaz jadi slow? Slow ke suara saya? Tak boleh. Sudah. Okey. Okey. Alright. Jadi bila Sayyidina Umar dah beli Zinirah, maka Zinirah menjadi hamba kepada Sayyidina Umar. Kemudian bila menjadi hamba kepada Sayyidina Umar, Zinirah dipilih oleh Allah. Zinirah antara wanita yang terawal masuk Islam dan mengikuti dakwah Nabi secara rahsia, secara sir, secara diam-diam. Akhirnya Sayyidina Umar tahu yang Zinirah ni masuk Islam pasal nampak lain. Zinirah punya keimanan dah lain. Akhirnya apa yang Sayyidina Umar buatlah, Sayyidina Umar pijak dia. Sayyidina Umar lempang dia. Sayyidina Umar jemuk dia di tengah panas. Zinirah ni seorang perempuan, dijemuk di tengah panas. Diletakkan di tengah panas, dipijak, dihina. Akhirnya sampai satu ketika Sayyidina Umar tak boleh tahan, dia ambil besi panas. Jadi besi yang dipanaskan dijolok ke dalam mata Zinirah. Dijolok ke dalam mata Zinirah kerana Zinirah mempertahankan agama dia. Kerana Zinirah mempertahankan akidah dia. Dan Zinirah tak nak keluar daripada Islam. Walaupun disuruh keluar daripada Islam, tapi Zinirah tak nak keluar daripada Islam dan masih bertahan dengan akidahnya. Akhirnya buta mata Zinirah. Bila buta mata Zinirah, Zinirah berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya mata yang buta ini aku hadiahkan untuk kamu, ya Allah. Nampak tak? Zinirah tak sedih pun. Zinirah nak apa? Disebabkan aku nak jaga Islam aku, inilah bayaran ataupun gadaian yang aku bagi. Nak tunjuk betapa sayang dan rindunya dekat Zaidi, dia bagi bunga, kek coklat, contoh. Ibarat begitu, begini, kan? Begitu begini. Jadi, oh my man. Jadi, okay, attention. Perhatian. Jadi, bila begitu sedih, sehingga mana buta kedua mata Zinirah kata, wahai Allah, aku hadiahkan mataku ini kepada kamu, ya Allah. Dan aku nak bagi tahu bahawa sesungguhnya apa yang aku buat ini adalah bunyi sudu kat siapa ni? Aku. Tengah makan. Oh, tengah makan. Okey. Jadi, apa yang berlaku? Zinirah kata, ya Allah, mata ini adalah hadiah untukmu, ya Allah. Dan aku harungi susah payah hidup hari ini supaya aku nak kesenangan akhirat. Dan dia kata dalam doa dia lagi, sesungguhnya aku tahu kalau perjalanan dunia ini dah teruk, pasti perjalanan di akhirat lagi-lagi teruk. Maka hari ini aku bagi pada engkau. Akhirnya butalah mata Zinirah. Selepas buta, terima kasih Abang Mizi. Semoga murah rezeki. Bila buta mata tadi, orang kafir Quraisy hina dia. Pada muka engkau, inilah akibat dia. Inilah azab untuk engkau Zinirah. Engkau ni perempuan tak guna. Engkau ni patut dapat macam ni. Dan lebih teruk dia pakai apa? Inilah balasan daripada Latta dan Uzza. Latta dan Uzza. Ini Allah ataupun Tuhan mereka. Latta bukan latih. Latih tu kopi dekat Namtang. Latta ni apa dia maksudnya? Latta dan Uzza. Latta dan Uzza. Terima kasih Rara. Ini adalah Tuhan mereka. Dia kata ni Tuhan Latta dan Uzza telah jatuhkan azab pada kamu. Tapi Allah Maha Kaya. Allah berikan kepada Zinirah ni satu kurnia Allah. Allah berikan kepada Zinirah ini satu nikmat. Nikmat yang mana Allah celikkan kembali mata dia. Allah bagi Zinirah ni boleh nampak. Zinirah ni nampak daripada mata yang luka, yang buta. Allah nak tunjuk kekuasaan Allah bahawa ini bukan Tuhan Latta dan Uzza punya angkara. Aku sebagai Allah memberikan karamah kepada Zinirah untuk Zinirah dapat kembali penglihatan dan kemudian Zinirah boleh lihat. Dan apa yang menarik adalah Zinirah dapat lihat dunia ni dan kembali dengan keimanan kepada Allah makin kuat sehingga Sayyidina Umar masuk Islam. Kalau anda nak lebih menghayati, nak rasa, jom kita dengarkan lagu Zinirah. Oh, ada lagu pasal Zinirah? Ini DJ Kampung, bos. Real Sahabat FM, dakwah sampai mati. Oh yeah. Macam mana bang? Ayah Kusuddin apa? Ayah Kusuddin. Selagi agama hidup, selagi aku hidup, agama tak akan berkurang. Ayah Kusuddin wa ana hayy. Ayah Kusuddin, agama tidak akan berkurang selagi aku hidup. Ayo dengarkan lagu Zinirah. Cuba komen sikit, muzik okey ke? Nak kuat sikit ke? Nak slow sikit? Tolong komen. Oh.
Dengar lagu ni dan hayati kisah tadi. Pasti. Jangan bunyi sudu Bagi baju. Ada soal. Kau balik lagi. Hadirmu bersamaku untuk senyuman, walau dirimu hamba tawanan. Kau jadi impian Firdausi, kau jadi pingitan hiasan duniawi. Walau tak pernah melihatmu, Zinira. Matamu jadi taruhan, gantian lara nilaian iman. Ayo bersama kita susuri perjalanan derita ini. Terlindung sudah indahnya maya, mata hatimu tetap menyala. Oh Zinira, kau umpama bintang di malam hari, menerangi alam dan ditemani cahaya purnama. Selaut kasih kau hamparkan untuk ilahi, tiada sempadan dan tiada bertepi. Dia orang pun tutup mata sempena dengan butanya mata Zinira. Matamu jadi taruhan, gantian lara nilaian iman. Ayo bersama kita susuri perjalanan derita ini. Terlindung sudah indahnya maya, mata hatimu tetap menyala. Oh Zinira, kau umpama bintang di malam hari, menerangi alam maya dan di teman purnama. Cinta murni yang kau dambakan untuk ilahi, tiada sempadan dan tiada bertepi. Oh Zinira, kau seringkali sunyi bersendiri di medan ngeri dan bersuara sepenuh berani. Kasih suci yang kau hulurkan untuk ilahi, menagih korban kasih abadi. Itulah kisahnya Zinira. Bayangkan dia sanggup pertahankan Islam dia. Dia sanggup pertahankan iman dia dengan mata dia. Kita selamba je dengan tak ada rasa bersalah, tinggal solat, kita buka aurat tanpa rasa bersalah. Sedangkan mereka ni balas kepada Allah Ta'ala tu dengan mata mereka, dengan jiwa dan raga mereka. Begitunya hebat Sri Kandi yang kita cerita hari ni tentang siapakah Zinira. Sebab tu kita kena selalu dengar lagu-lagu ni, lagu-lagu yang memahamkan kita bahawa agama ni perlukan pengorbanan. Mungkin Zaidi boleh share sikit apa itu pengorbanan dalam agama. Silakan Zaidi. Pengorbanan dalam agama. Atau nak share apa orang? Share lah. Paling tidak kan Nabi kata balighu anni wala ayah. Sebab lepas ni jadi
lepas Zaidi share tentang apa itu pengorbanan. Maksudnya korban ni, agama ni kenapa kita perlu korban? Kenapa Zinirah korbankan mata dia? Kenapa Sumayyah korbankan kehidupan dia? Seorang wanita datang daripada Ethiopia, datang daripada Hafsah. Hari ni korbankan agama ini dengan nilai diri sehingga terbunuh. Jadi apa kita nak buat untuk hari ni, Zaidi? Apa korban yang kita boleh buat? Walaupun tak boleh tandingi para sahabat, tapi contoh-contoh ataupun mungkin saranan Zaidi tentang korban ni. Dan lepas ni kita akan cerita, lepas Zaidi kata kita minta perkongsian tentang korban daripada Zaidi, Iwan dan aku. Lepas tu saya akan putarkan Zaidi satu lagu yang istimewa. Iwan tak pernah dengar, saya tak pasti Zaidi pernah dengar ataupun tak, iaitu Jasa Bonda. Lagu ni kalau dengar memang menangis. Jasa Bonda. Apa yang Zaidi boleh share lah. Sebenarnya tak tahulah dengan apa yang kisah Aiman cerita ni, rasa macam tak tahu macam nak cakap. Rasa sebab dia punya tahap iman tu, ya Allah, tak tahu lah, kalau kita kat tempat dia tak tahu macam mana rasa dia punya yakin tu. Jadi rasa apa yang Sumayyah buat, Zinirah ni buat, diorang tahu yang dunia ni bukan tempat tinggal. Dunia ni tempat meninggal. Akhirat tempat tinggal kita. Syurga tu kan. Sebab kata Ustaz Abdul Somad cakap, tengoklah tasik, celup jari kita kat tasik, air yang kat ujung jari dekat tasik tu, yang kita celup tu, itulah dunia. Dan air yang kat tasik tu, itulah akhirat. So kita nak kejar dunia banyak mana pun, banyak tu juga dapat. Kita tak boleh bawa ke akhirat pun. So apa yang boleh, kita kejarlah apa amalan-amalan yang boleh buat kan. Macam solat. Betul. Macam kita bercakap borak-borak pasal agama ni pun dah dikira majlis ilmu. So benda-benda macam ni lah kita kena hidupkan suasana ni lah, supaya benda ni jadi satu saham untuk kita, supaya benda ni jadi saksi. Apa yang orang tengok dalam ni semua jadi saksi ke akhirat nanti. Saksi yang kita bercerita menyebarkan Islam, kita bercerita syiar pasal Islam, kita saling ingat mengingatkan. Kalau kita kejar dunia tak dapat apa, tapi kalau kita kejar akhirat, dunia akan kejar kita, insya-Allah. Betul kata Zaidi. Terima kasih untuk Zaidi. Okey, siapa yang rajin tulis. Kalau tak ada tulis boleh orang boleh rakam ke Zaidi kan? Rakam. Okey, kalau siapa yang boleh rakam. Apa yang Zaidi kata tadi, ibarat dia begini. Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalau dapat, pasti tak banyak. Kalau banyak, pasti tak puas. Kalaupun puas, pasti tak lama. Akhirat, kau kejar, pasti dapat. Dahlah dapat, pasti banyak. Dahlah banyak, pasti puas. Dahlah puas, abadi selama-lamanya. Itulah akhirat. Jadi renung-renungkan, pilihlah sama ada nak dunia atau akhirat. Yang mana dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Oh yeah. Dia orang suruh ulang pula ni. Kalau kita nak kejar duit banyak pun kan, macam nak kejar khas. Betul jadi. Betul. Macam kita nak kejar duit macam mana, banyak macam mana pun takkan cukup. Takkan pernah cukup. Baik. Apa dua? Siapa buka lagi satu ke? Takkan pernah cukup. Kita nak kejar duit, kita nak cari orang yang pasangan yang sempurna. Nak cari pasangan yang sempurna memang takkan pernah jumpa. Sebab mesti kita akan jumpa lagi better. Betul. So, kalau kita cari pasangan yang sempurna, kat mana terletaknya iman kita? Kita nak berpasangan ni sebab apa? Sebab pasangan kita ni atas dunia je. So mestilah kita nak bawa pasangan kita ni sampai ke akhirat juga. Kan? So nak duit tu biarlah kita cari duit yang berkat. At least walaupun banyak, macam Haji Zul. Kalau korang kenal Haji Zul ni sangatlah baik. Dia millionaire, sangat-sangat tawaduk. Sangat-sangat tawaduk. Allah bagi dia rezeki sangat-sangat banyak. Boleh tanya Ustaz Zul berapa diorang punya sis untuk bulan ni sahaja. Ustaz ada bagi tahu itu. Aku tak boleh sebut lah. Tapi apa yang Haji Zul buat, daripada apa yang jadi tengok,
dia betul-betul gunakan rezeki apa yang diguna tu untuk ke akhirat. Contohnya dia bina madrasah Patayat untuk budak-budak madrasah. Berapa korang imagine lah, bina madrasah untuk budak-budak tahfiz. Selagi mana budak tahfiz tu baca Al-Quran, selagi itulah mengalir. Walaupun kita tak mampu nak macam tu, kita buatlah mana yang kita mampu. Contohnya kita infaklah sikit kan duit kita dekat tahfiz untuk kegunaan tahfiz. Walaupun sikit, tapi benda tu mesti mengalir. Sebab orang akan mengaji, budak akan mengaji hari-hari. Kita infak kat madrasah, kita infak kat benda-benda yang buat amal jariah, benda-benda yang orang selalu akan buat yang kita dapat. So apa benda yang kita buat dekat live TikTok sekarang ni, benda tu lah. So bila Ustaz mengajar, Iwan mengajar, aku mengajar, sharing, and korang buat benda tu, and korang pun mengajar dekat orang lain, kan benda tu dah jadi saham. Bak kata Ustaz, saham perniagaan dengan Allah, perniagaan dalam Islam ni tak akan pernah rugi. Tak akan rugi. Betul. Inilah saham akhirat. So buatlah mana yang mampu. Bukan nak suruh tunggu kaya baru nak bersedekah. Biar sedekah sampai kaya. Bukan tunggu kaya sampai, bukan tunggu kaya baru nak sedekah. Sebab dia bunyinya dia keberkatan, jatuh keberkatan ni bila kita betul-betul ikhlas. Macam tak apalah, aku ada RM2 ni, balance ada lagi RM3, tak apalah, sedekah je lah. Sedekah je. Betul. Tapi niat tu, dalam bahasa Arab, setiap amalan bermula dengan niat. Innamal a'malu bil niat. Innamal a'malu bil niat. So apa amalan bermula dengan niat. Betulkah hati dulu korang nak buat ni sebab apa? Macam Zaidi buat apa-apa, jadi akan fikir dulu, akan reflect dulu. Mungkin sebab tu Allah bagi macam ni, sebab tu mungkin Allah bagi macam ni. So kita reflect balik diri kita, betul ke apa aku buat ni? Sebab itulah jadi berkawan dengan orang-orang yang berilmu macam Ustaz Zul, macam Iwan, supaya jadi boleh tanya balik, betul ke tak jadi buat macam ni, supaya jadi dalam kalangan golongan-golongan orang yang positif, orang yang selalu ingatkan kita tentang akhirat. Tak ada supaya tak adalah kita lara dengan dunia, ya kan. Kita gunakan platform yang betul, ke jalan yang betul. Bukan kita gunakan platform yang Allah dah bagi kita banyak view ni, Allah dah bagi kita banyak follower ni, tapi apa yang kau guna dengan follower and view kau buat ni? Betul. Macam Alif Sattar buat yang subuh macam Jumaat, dia gunakan betul-betul follower dia tu untuk akhirat. Kita tak tahulah niat dia dengan Allah macam mana, tapi mungkin niat dia tu ikhlas, tapi orang duk kecam dia. Tapi tak apalah, orang tak ada hak pun nak kecam dia, orang tak ada hak pun nak cakap pasal kita. Yang ada hak hanyalah Allah, sebab Allah je tahu niat kita macam mana. Manusia tak layak menilai keikhlasan seseorang. Manusia tak ada hak dan tak layak untuk menilai keikhlasan seseorang. Saat dia buat satu perkara, hanya Allah yang layak untuk menilai, bukan manusia. Sebab tu jangan pedulikan. Dan orang ikhlas apa? Orang yang ikhlas tidak terkesan dengan pujian atau cacian daripada sesiapa. Kalau kita terkesan, orang kata kat kita, kita sedih. Orang puji kita seronok, maknanya kita belum ikhlas. Kalau kita ikhlas, orang puji pun kita Alhamdulillah, orang caci pun Alhamdulillah. InsyaAllah, waktu tu kita ikhlas. InsyaAllah. Betul lah, Zaidi baru sebut tadi. Ni apa yang Ustaz bagi tahu Zaidi lah. Jadi just copy paste balik. Kan apa yang Ustaz bagi tahu kat Zaidi tu, jadi bagi tahu kat orang, kan itu dah jadi saham untuk Ustaz. Sebab Ustaz copy apa yang Zaidi cakap. MLM. Saya copy paste balik je. MLM akhirat. Amin. Amin. Aduh, okey, ni ada satu soalan dia tanya, macam mana orang yang habiskan semua harta ke jalan Allah tapi anak isteri diabaikan? Orang yang betul-betul dia melaksanakan apa yang agama perintah, dia tidak akan menzalimi sesiapa. Kadang orang kata jemaah tabligh kadang keluar tinggal isteri anak-anak. Cuba tengok yang berlaku penceraian banyak ni, jemaah tabligh ke orang biasa? Jemaah tabligh ke orang awam? Sedangkan kalau kita tak tahu, jangan cakap. Dia orang keluar pada jalan Allah, kawan-kawan mereka jaga, jemaah-jemaah lain jaga. Mereka nak keluar tu dimesyuaratkan. Dan hari ni kita dapat berita bahawa sahabat kita Agus Gamers Malaysia, kawan rapat beriwan, keluar 4 bulan. 4 bulan Pakistan, India, masya-Allah. Masya-Allah. Agus keluar 4 bulan. Agus serius. Ya. Ni Nurul Senang kata tak, suami saya tabligh okey je, betul. Tabligh ke tak tabligh ke, soalnya adalah agama. Bila kita ada agama, kita akan dapat amalkan agama tadi. Dan dengan elok, agama tidak pernah menzalimi sesiapa.
baik orang Islam maupun orang yang belum Islam. Islam tak zalim. Dia tak kata jangan kawan dengan orang Cina, chill. Dia tak kata kawan dengan orang Cina. Kan? Islam dia kata apa? Kalau ada kawan Cina, kita lah kawan dengan dia. Kita ada orang India, kita kawan dengan dia. Kita ada kawan nama Bazil, kita kawan nama Bazli pun kita kawan. Siapa pun kita kawan. Dia Halimunan ke, dia ni ada apa kita kawan. Supaya kita ni dapat laksanakan Islam sepenuhnya. Abang Mizi ni kat mana Abang Mizi? Dia duk bagi gift ya. Orang ajak masuk tak nak masuk. Alright? Itulah. Itu yang Zaidi sebut tentang korban. Apa yang korang nampak dekat seseorang kan, contoh orang tu keluar tabligh, contoh orang tu solat, tapi korang nampak dia buat benda jahat, korang jangan salahkan agama, salahkan orang tu. Betul. Salahkan orang tu, bukan salah agama. Mungkin benda tu Allah tengah uji dia. So, korang jangan anggap macam dia ni keluar tabligh, tapi korang dah anggap semua orang tabligh macam tu. Tak semua orang macam tu. Betul. Korang jangan salahkan agama, jangan salahkan Islam, salahkan individu. Sebab tak semua orang buat macam tu. Ada je orang yang kahwin dua bahagia. Ada je orang dah rezeki dia macam tu, dah Allah tulis macam tu. Tapi cara apa yang Ustaz bagi tahu hari tu, macam mana cara dia handle situation tu macam mana. Dia nak kahwin dua dia tu dia buat macam mana, and dia buat benda-benda yang lain tu dia buat macam mana. So apa-apa berbalik kepada individu tu. Jangan nak salahkan agama, sebab agama tak pernah membebankan kita. Macam Ustaz cakap, agama selalu memudahkan kita. Cuma kita tahu. Sebab itulah kita kena belajar fardu ain. Sebab fardu ain ni wajib. Salahkan syaitan. Kadang-kadang syaitan pula difitnah kan wang kan. Masa rumah tangga bergelora, dia kata saya disihir. Saya ni kena hantar. Laleh bila kahwin dua elok je naik pelamin senyum bagi statement dekat wartawan. Laleh syaitan yang stres, syaitan kena fitnah. Syaitan yang buat begitu. Nah kan. Ni Fazli kata bos saya pergi tabligh dekat Suriname 2022, tapi seaksiden dia tetap ambil tahu. Betul. Kan. Jadi kita sebab tu jangan salahkan orang. Jangan salahkan agama. Salahkan orang tu. Nampak tak? Sampai syaitan pun kena fitnah. Bukan orang. Ini tinggi. Selalu kita dengar syaitan buat jahat kepada manusia, tapi ini tinggi. Manusia telah memfitnah syaitan. Kesian. Man. Alright, so kita nak dengar pula daripada Yuan dan aku. Yuan, apa itu korban agama Yuan? Cepat, lepas ni kita nak pasang lagu best ni lepas ni. Agama. Kenapa suara Ustaz tak dengar? Tak dengar suara Ustaz? Korban agama ni saya pun tak berapa pandai sangat nak cakap. Takut salah. Kau silent ke? Kan, saya just nak tambah je yang apa Izzadi cakap tadi tu. Izzadi kan cakap siapa yang keluar tabligh tak semuanya perfect. Maksudnya keluar tabligh terus jadi alim ulama, tak. Siapa yang keluar tabligh ni dia nak memperbaiki diri. Macam Ustaz cakap lah. Ustaz cakap jangan pilih yang sempurna. Sesungguhnya macam mana Ustaz cakap? Yang buat Ustaz ada baru cakap ni. Baru-baru ni Ustaz cakap apa? Orang yang buat salah tapi lebih baik. Macam mana Ustaz cakap? Ayat Ustaz. Biarlah kita jadi orang yang buat salah supaya mampu dibaiki. Jangan jadi orang sempurna. Nanti kita lupa diri. Benar. Sebab ada perspektif orang luar. Ada perspektif orang luar yang mana bila keluar tabligh je dia cakap orang ni terus perfect. Tak, sebenarnya siapa yang keluar tabligh ni dia nak islah diri dia, nak memperbaiki diri dia, sebab dia terlampau banyak dosa yang dia buat, jadi dia nak memperbaiki diri dia. Sebaik-baik manusia adalah yang ingin bertaubat. Sebab tu tengok dia tulis pak cik dia Lisa kata pak cik saya dah 20 tahun join tabligh, anak 10 orang. Dia bekas polis, alhamdulillah cukup rezeki dia. Rezeki cukup tak cukup ni sejauh mana pengharapan kita pada Allah. Sebab tu kena yakin dengan Allah, bukan yakin dengan dunia. Satu hari ni dengan elok dengar. Kita bukan nak suruh buang dunia. Kita bukan nak suruh buang kereta, nak buang kawan, buang handphone. Bukan nak suruh buang jadi miskin. Tapi kita nak ubah keyakinan kepada dunia kepada keyakinan kepada Allah. Yang bagi kaya Allah, yang bagi handphone Allah, yang bagi hidup Allah. Ubah fikir tu yang kita nak.
Sebab tu kena faham betul-betul. Alright Iwan, silakan Iwan. Apa yang dimaksudkan korban agama Iwan? Kepala lagi kat saya. Yalah tadi pun dah sebab jawab kan aku Saya yang pun tak Thailand. tahulah Ustaz. Kalau nak cakap pasal diri mungkin boleh kot saya kongsi-kongsikan sikit. Boleh Iwan. Tak tahu Iwan ni marah ke apa ni? Boleh Iwan. Takut Ustaz, takut salah cakap. Tak adalah, belajar-belajar cakap kan. Kita belajar-belajar cakap. Macam pada saya lah, pada pandangan saya macam korban ni kita jangan macam zaman sekarang lah dengan keadaan ekonomi kita sekarang kan. Banyak orang macam terlalu fikirkan sangat apa yang kurang pada diri dia. Apa dia tinggalkan untuk kerja akhirat. Macam kita kalau betul-betul kan takut saya pun tahu tak nak cakap. Faham lah. Faham. Aku faham apa yang kau cuba nak sampaikan Wan. Contoh Allah tengah bagi rezeki kita. Macam okey, jadi macam bagi Ustaz Zaidi lah. Alright. Macam Allah bagi satu kerja, job ni. Job drama. Allah dah bagi rezeki ni. Tapi time solat kita buat dua. Padahal Allah yang bagi rezeki ni. Betul. So kat mana keberkatan rezeki tu yang Allah bagi ni? So boleh jadi benda tu jadi istiraj, tak pun sama ada kita pilih lah, sama ada nak bekatkan rezeki kita ataupun nak jadikan benda tu sebagai macam istiraj. Bagi jadi macam tu lah. So dalam kerja ni kena walau macam mana busy pun kita solat 5 waktu tu lah. Solat 5 waktu tu jangan, sebab kita nak jaga keberkatan dalam rezeki tau. Bila ada keberkatan dalam rezeki ni, duit korang walaupun sikit akan rasa cukup je. Dah keluar banyak, keluar banyak dah, bayar merata dah. Tapi tengok, itulah keberkatan. Ustaz cakap Benar. yang sikit tapi cukup. Itulah keberkatan. Betul. Orang karkun kata sikit cukup, banyak habis. Orang karkun kata. Ada soalan ni dia kata, ibu bapa saya tak setuju kalau nak suamikan lelaki tabligh macam nak yakinkan mereka. Okey, kita kena faham kata Nabi SAW, bila datang jodoh yang baik untuk kita, ni hadis Nabi tau. Bila datang jodoh yang baik, yang ada agama, yang jaga agama, yang ada orang cakap rupa paras sikit kan. Datang kita tolak, Nabi sebut tidak akan datang lagi yang baik daripada itu. Contoh kita dapat pasangan kita ni bukan sebab dia tabligh. Tak, tapi kita tahu dia ni fikir dia betul, iman dia betul dan dia selalu solat dan dia jaga agama. Kalau kita dapat orang baik macam ni, kita tolak, Nabi SAW kata nanti takkan dapatlah lelaki yang baik macam tu lagi. Itu yang kita risau. Bila kita terlalu buat kerja Tuhan. Tak kisahlah mak ayah pun. Sebab tu mak ayah kena faham agama. Bila mak ayah tak faham agama, itu masalah dia. Mak ayah tak faham agama, itu masalah dia. Akhirnya mak ayah nak lelaki yang kaya jutawan. Akhirnya Allah bagi lelaki kaya jutawan. Akhirnya dah kahwin setahun 2 tahun, menantu tu ada perempuan simpanan. Menantu tu main perempuan. Waktu tu baru dia menyesal, baru dia faham bahawa kebahagiaan bukan duit, kebahagiaan bukan kaya, kebahagiaan bukan handsome. Buat Zaidi selalu kata handsome ni pinjaman. Kan? Jadi kena yakin dengan jodoh, kena yakin bahawa selagi mana dia baik. Sebab tu kena yakin bahawa betulkan fikir dan iman kita. Jadi kita anggap macam keluar jemaah tabligh ni macam ibarat mesin basuh lah. Kita ni dah kotor. Kan? Jadi macam-macam kotor, maksiat, dia campak dalam mesin basuh, dia basuh-basuh. Ada baju yang kena lumpur, ada baju yang kena aiskrim, ada baju kena kari. Jadi bila masuk dalam mesin basuh, cuci 3 hari, 40 hari, lagi lama dia cuci. Sebab tu bila kita cuci kadang-kadang, cuci setengah jam, tambah lagi duit. Nak cuci 40 minit, betul tak? Tambah lagi lah duit. Dia lala dia cuci sejam. Kenapa dia cuci sejam? Sebab dia nak bersih yang lebih. Jadi kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Lagi lama kita keluar pada jalan Allah, lagi banyak hati kita ini dapat dicuci. Dan kita akan bersih, wangi dengan amalan kita. Dengan amalan kita. Sebab tu, kita kena yakin dengan Allah SWT bahawa setiap apa yang Allah berikan adalah kurnia daripada Allah SWT. Okey, jom kita layan. Lagu Jasa Bonda. Lagu ni memang harap semua dapat feel, dapat faham. Muzik okey tak? Kalau kurang jelas saya kuatkan, kalau okey saya tak kuatkan. Layan Jasa Bonda Warisan. Muzik okey
Kau dibuai mimpi dia jaga, kau bersenang dia bekerja. Untukmu tiada terbatas, memberita minta dibalas. Kalau siapa rajin. Kalau sempat waktu ni yang tengah tengok boleh Google dia punya lirik dia. Type dekat Google lirik Warisan Bonda. Lepas tu dengar lagu tengok lirik. Oh, sampai doh. Abang kata Zaidi, sampai doh. Nanya untukmu kehidupan yang sempurna, punya kekuatan jiwa, punya imaruah. Lekerannya dari rasa luhur, menegur sebelum terlanjur. Itulah yang diwarisi, pesan ibu terpahat di hati. Beringat-ingatlah berpesan-pesan untuk kebaikan. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Engkau semakin dewasa, berjiwa merdeka, sedang dia semakin tua, membilang usia. Di saat kau percaya dia tiada berdaya, semoga kau tak lupa jasa Bonda. Lagu ni dia cerita bila mana kita membesar, kita nak berdeka, tapi mak kita sedang meniti usia tua. Kita sibuk dengan kawan-kawan, kita tinggal mak ayah kita. Jadi lagu ni memang sampai doh, sampai. Buat kata Zaidi, sampai doh. Zaidi tengah sibuk tu, oh yeah. Dan juga sahabat-sahabat kita Wan dan semua yang ada dekat Namtang, terima kasih. Namtang dah jadi tempat hot sekarang ni. Engkau semakin dewasa, berjiwa merdeka, sedang dia semakin tua, membilang usia. Di saat kau berjaya, dia tiada berdaya, semoga kau tak lupa jasa Bonda. Lekerannya dari rasa luhur, menegur sebelum terlanjur. Itulah yang diwarisi, pesan ibu terpahat di hati. Beringat-ingatlah berpesan-pesan untuk kebaikan. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Marah bukan kebencian, tapi
tanda sayang.